Assalamualaikum dan salam Saudaraku sayang, bersama saya Al-Fairiz Jemurin dalam Buletin UKAS edisi malam 6 September 2020. Berita utama. Tuan Yang Terutama di Pertua Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Haji Abdul Taib Mahmud pagi ini meluangkan masa melawat Sekolah Kebangsaan SK Kampung Telian Muka. Tun Pihin Sri Haji Abdul Taib juga berkesempatan meninjau blok-blok sekolah di sekolah berkenaan yang mana warga pendidik, pelajar dan penduduk kampung mengharapkan sekolah tersebut dapat dibuka sepenuhnya menjelang pembukaan sesi baru tahun hadapan. SK Kampung Telian merupakan projek pembinaan gantian penuh 24 bilik darjah dan lain-lain kemudahan di sekolah tersebut yang telah siap pada 26 Disember 2019. Walau bagaimanapun, sekolah itu masih belum dapat digunakan memandangkan perabot masih dalam proses termasuk landscape dan papan tanda. Dalam pada itu, kapasiti sekolah tersebut adalah 800 orang pelajar dan pejabat pendidikan daerah Muka akan berusaha memenuhi kapasiti tersebut memandangkan kapasiti sedia ada hanya dapat menampung jumlah 213 pelajar. Beralih ke perkembangan di Serian. Projek Lanskap Bandar Mutiara di Terbeduk yang dimulakan pada November 2019 kini telah siap sepenuhnya pada Ogos 2020. Projek yang diinspirasikan oleh Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Seri Michael Manyin Jawong itu merupakan projek cadangan pengindahan Bandar Mutiara Terbeduk di bawah agensi pelaksana Majlis Daerah Serian. Datuk Seri Michael Manyin yang juga merupakan adun Terbeduk berkata, projek itu adalah untuk mengekalkan kehijauan yang sedia ada di samping berfungsi sebagai tempat rekreasi untuk kegunaan semua golongan masyarakat di daerah tersebut. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian di dataran Taman Bandar Mutiara Terbeduk pada Sabtu. Berita seterusnya. Konvensyen Khas Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak merupakan konvensyen kali pertama yang dipecahkan kepada 4 kawasan. Ketika ditemu bual media selepas konvensyen khas Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak di Hotel Marriott Miri pada Sabtu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata 4 kawasan yang dipecahkan ialah Miri, Sibu, Betong dan Kuching. Yang pertama, konvensyen PBB ini adalah kali pertama kita pecahkan kepada kawasan ya, daripada kawasan Miri, kawasan Sibu, kawasan Betong dan kawasan Kuching. Jadi dipecah kepada 4. Ini adalah oleh kerana kesan daripada COVID itu sendiri. Kita tidak boleh mengadakan perhimpunan yang besar. Dan jarak perantaraan ataupun social distancing kita kena diatur dengan sebaiknya mengikut arahan kerajaan negeri itu sendiri. Jadi kita kena kepada peraturan-peraturan MCO ataupun PKP yang disyaratkan oleh pihak kerajaan. Walaupun parti yang mentadbir kerajaan negeri, tetapi kita tidak bebas daripada patuh kepada undang-undang dan kerajaan dan peraturan. Jelasnya lagi, konvensyen tersebut amat penting supaya informasi-informasi penting dapat disampaikan terus kepada rakyat melalui ketua-ketua cawangan PBB. Jadi perancangan ini adalah satu strategik dan satu untuk menunjukkan bahawa bukan saja perancangan ya, bukan saja framework, tetapi disertakan dengan sebuah kawangan oleh kerajaan negeri. Jadi maknanya dia tidak macam mana yang telah pernah dilakukan growth center dahulunya, tidak diserta dengan kawangan. Di sini disertakan oleh kerajaan negeri dengan kawangan. Dengan itu maka ini bukanlah sembang-sembang kosong ataupun omong-omong kosong. Jadi dalam keadaan sekian, kerajaan juga memberi penjelasan kepada akar umbi, pemimpin akar umbi parti di peringkat ini. Dan keseluruhannya hak-hak Sarawak, apakah malah hal tuju kerajaan. Ujar Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi lagi, rakyat perlu mengetahui perancangan pembangunan yang dilaksanakan oleh kepimpinan negeri dan negara untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Berikut pula mengenai mesyuarat penyelarasan persediaan Majlis Pecah Tanah Projek Jambatan Batang Ikan Mukah yang telah diadakan baru-baru ini dan dipengerusikan oleh Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi. Datuk Julaihi turut mengadakan lawatan ke tapak program berkenaan yang turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, Presiden Bahagian Muka Hajah Hamdiah Bakir dan Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Safri Zainuddin.
Program akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Partinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg pada 12 September ini. Anggaran panjang jambatan ialah 1.36 km, 2 lorong 1 hala, JKR R5 Standard, manakala anggaran jalan 7 sepanjang 2 km, JKR R5 Standard. Skop projek juga termasuk menaik taraf jalan sedia ada Jalan Oya Igan JKR R3 Standard kepada JKR R5 Standard dengan anggaran lebih kurang 1.3 km. Berita selanjutnya, daerah Bau bakal berubah wajah menjadi sebuah bandar peranginan pada masa depan. Adun Tasik Biru Datuk Henry Jinet berkata, perkara tersebut sudah dalam perancangan dan terdapat pelabur yang berminat untuk membangunkan kawasan Tasik Biru. Jelasnya daerah Bau turut akan memiliki taman hijau yang mempunyai sebuah padang golf, tapak baru bagi bangunan pejabat majlis daerah Bau dan sebuah muzium. Resort City, we have started the Resort City. Tasik Biru will kick off anytime. Sudah ada perancangan, sudah ada pelabur, mau masuk sudah, mau bangunkan kawasan Tasik Biru. That will be after the mining lease sudah expired. Kita tunggu saja. And YB Miro cadang buat golf course, padang golf di dekat dengan Tasik Biru. Kita ada museum, council pun ada planning mau berpindah ke New Tapak dekat Jalan Banglo supaya kita ada green park, taman hijau, green park. After that, the green park we have the golf, we have the museum, we have the Tasik Biru. This is the overall major planning for Bau. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Bilik Gerakan Pertubuhan Wanita Daerah Bau pada Sabtu. Sementara itu, Datuk Henry juga memberitahu beliau bersama Adun Serembu Miro Simo telah berjumpa dengan Ketua Menteri untuk memohon supaya sebuah jalan dibina bermula dari Kampung Sibuluh hingga ke Lampu Isyarat Bau. Hasilnya, Ketua Menteri telah bersetuju dengan projek tersebut yang berjumlah RM100 juta. Berita berikutnya. Jabatan Penerangan Daerah Simunjan telah melakukan jelajah kampung ke kampung di kawasan luar bandar sempena Bulan Kemerdekaan. Kampung Sungai Raya yang merupakan destinasi pertama jelajah itu telah dipilih bagi penganjuran program Info on Wheel IOW Merdeka pada Sabtu. Adun Simunjan Aula Dris turut berkesempatan meluangkan masa bersama penduduk di sekitar kampung tersebut bagi mengagihkan jalur gemilang dan mengadakan sesi randau bersama masyarakat. Merdeka komuniti sidak tu ada 2-3 buah lah kampung digigaknya. Tapi kampung kita tu yang pertamanya. Tahniah kepada kita itu. Kena Tuhan subuh tu baik kita itu dulu. Lepas dia baru pergi ke kampung orang lain. Sementara itu, beliau berharap agar kemerdekaan yang dikecapi sekarang dapat dikekalkan demi kehidupan yang lebih harmoni dan aman khususnya di kawasan Simunjan yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Kita tu nak tahu Iban, nak tahu Dayak, nak tahu Cina, hidupnya amat aman damai. Jadi kita kekalkan dan mengingatkan kita sendiri pada bulan kemerdekaan tu kita harus mengekalkan keharmonian kita hidup itu. Dalam majlis yang sama, Aula telah menyampaikan sumbangan dana kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sungai Raya sebanyak RM15,000, JKKK Kampung Temiang sebanyak RM5,000 dan Gereja SIB Kampung Temiang juga sebanyak RM5,000. Sekian bersama saya Alfairez dan kru penerbitan. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.